Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama saya Alfred Rawing anak Steven dengan ID di 2019-209-1024. Bersama saya kita akan menerangkan apa itu pemanasan global. Pemanasan global ni sebenarnya apa ya? Kita sering dengar pemanasan global ni di media sosial, di televisyen ataupun di radio. Okey, saya akan menerangkan apa itu pemanasan global. Pemanasan global ini merupakan satu fenomena pemerangkapan gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau, yang mana kumpulan gas ini menghalang dan memerangkap haba di bumi daripada terbebas keluar ke angkasa. Okay. Sifat kumpulan gas ini ialah membenarkan haba daripada matahari masuk ke dalam bumi, tapi dia menghalang daripada haba di dalam bumi keluar ke angkasa. Sekianlah penerangan mengenai pemanasan global daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, nama saya Muhammad Khairuddin Shah bin Nurasan dari kursus Sains Pertanian semester 1. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang faktor-faktor pemanasan global. Faktor pemanasan global ini berlaku disebabkan oleh aktiviti yang dilakukan oleh manusia seperti penebangan hutan, aktiviti perindustrian, pembakaran terbuka, pelepasan asap kenderaan, penerokaan hutan untuk aktiviti pembangunan dan lain-lain. Kesilapan manusia terhadap alam sekitar menyebabkan banyak kesan negatif yang telah berlaku. Antara yang paling ketara ialah tahap pencairan salji di kutub utara semakin tinggi, paras air laut meningkat dan keluasan saiz daratan semakin mengecil. Selain itu, berlakunya kejadian bencana alam seperti kemarau, banjir dan kebakaran, manakala kesan kemanusiaan termasuklah kehilangan nyawa dan kecederaan. Ahli-ahli sains dan geografi sependapat mengatakan puncak utama pemanasan global adalah seperti berikut. Yang pertama, jerebu. Kedua, penipisan lapisan ozon. Ketiga, kesan rumah hijau. Keempat, pulau haba bandar. Kelima, hujan asid. Dan akhir sekali, kemarau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Farhan bin Muhammad Khairul Nizam. Nombor metrik di 2019-2091-1040. Saya akan membincangkan tentang kesan-kesan pemanasan global. Terdapat beberapa kesan pemanasan global. Antaranya adalah: yang pertama, kesan terhadap manusia. Antara kesan-kesan terhadap manusia adalah menjejaskan bekalan makanan dan air, iaitu kerosakan pada tanaman mengakibatkan pengeluaran makanan terjejas, dan bekalan air juga akan terjejas akibat kemarau. Seterusnya, kerosakan pada infrastruktur dan industri. Suhu yang tinggi akan menyebabkan bencana alam, kerosakan fizikal dan rangkaian telekomunikasi. Akhir sekali, menjejaskan keselamatan dan kesihatan. Ini akan menyebabkan beberapa penyakit, antaranya penyakit katarak dan penyakit kanser kulit. Yang kedua, kesan terhadap alam sekitar. Antaranya adalah terjadinya banjir kilat, pembakaran hutan, pencairan air kutub yang mengakibatkan peningkatan paras air laut meningkat, perubahan iklim dan ekosistem terganggu. Kita perlulah menjaga alam sekitar kita supaya tidak berlakunya kepanasan yang melampau. Al-Quran juga telah banyak menyentuh mengenai kerosakan dan pencemaran alam yang dikaitkan dengan perbuatan manusia. Antaranya dalam surah Al-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Maksudnya, telah berlaku kerosakan di darat dan di laut kesan daripada perbuatan manusia. Demikian, yakni supaya Allah merasakan kepada mereka terhadap yakni kerosakan kepada mereka yang lakukan. Semoga mereka kembali bertaubat. Assalamualaikum, saya Muhammad Al Syafi daripada kelas 3 Sains Muda Pendidikan Sains Pertanian. Ingin menerangkan dan membincangkan cara-cara untuk mengatasi masalah pemanasan global di Malaysia dan juga di dunia, terutama di Malaysia. Okay, antara perkara-perkara yang boleh diambil daripada sekeliling kita hari ini adalah
Kita sedia semua tahu pemanasan global adalah salah satu punca, adalah salah satu musuh juga buat ekosistem yang ada di dunia, di Malaysia, yang boleh mengakibatkan kemusnahan alam dan sebagainya. So antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalahnya adalah kita mewujudkan teknologi hijau, yang di mana pada hari ini seperti kita sedia tahu, teknologi hijau ni banyak. Sebagai salah contohnya, kita menggunakan peralatan-peralatan yang mesra alam, terutama di kilang-kilang yang mengeluarkan asap, mengeluarkan gas CFC dan sebagainya. Jadi dengan langkah-langkah mewujudkan teknologi hijau ni mampu mengatasinya. Dan seterusnya, penguatkuasaan undang-undang. Okey, undang-undang ni adalah salah satu yang kita semua sedia maklum. Kebanyakan masyarakat di Malaysia amat takut dengan penguasaan undang-undang, terutama apabila kita meletakkan kompaun dengan harga yang tinggi atau dengan nilai yang tinggi, komponen yang tinggi. Jadi di sini kita lebih lagi mengatakan atau mengambil perkara yang serius atau mengambil tindakan yang serius kepada yang melanggar undang-undang. Dan seterusnya, kempen kesedaran. Kempen kesedaran ni boleh kita buat di dalam sekolah, didikan kepada masyarakat. Tapi apa yang paling penting adalah didikan kepada anak-anak bangsa yang masih muda lagi, yang belajar di sekolah, yang di mana ketika itu mereka itu masih lagi boleh menerima perkara yang lebih banyak positif daripada negatif. Okey, dan akhir sekali mewujudkan kelab cinta alam lah. So kelab cinta alam ni dia mampu untuk penarikan atau menyampaikan kempen ini secara, orang kata, secara jalan yang benar, jalan yang lurus, di mana bila ada sebuah kelab, di mana kelab ini akan menggerakkan organisasi dan rakan-rakan atau ahli kelab untuk berkempen kesedaran tentang betapa pentingnya menjaga alam sekitar untuk mengelakkan pemanasan global. Dan akhir sekali, saya berharap supaya apa yang kita cuba buat hari ini adalah baik untuk yang kedepannya. Apa yang cuba kita buat kebaikan untuk alam kita akan meninggalkan kesan pada anak-anak kita nanti. So, akhir daripada saya, Assalamualaikum. Saya, Muhammad Fazrin bin Jantan, memegang kad matrik D2019-2091-022, akan memberikan kesimpulan berkaitan tajuk kami, iaitu pemanasan global. Banyak perkara yang menyebabkan tercetusnya gejala pemanasan global di muka bumi ini. Sehubungan dengan itu, setiap individu dan insan di dunia ini perlu mengamalkan semangat cinta akan alam sekitar agar bumi yang sedang tercemar ini dapat dipulihkan semula. Pihak kerajaan pula perlu lebih peka terhadap masalah global yang semakin serius ini dan perlu menguatkuasakan undang-undang yang lebih tegas agar masyarakat lebih prihatin terhadap alam sekitar. Mahatma Gandhi pernah berkata, kita tidak mewarisi alam ini daripada datuk nenek kita, tetapi kita meminjamnya daripada anak cucu kita. Jadi, saya berharap agar fenomena pemanasan global yang sedang melanda dunia ini akan dapat ditangani segera agar keselamatan dan kesejahteraan hidup makhluk di dunia ini akan berkekalan.